الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung buka surat 6 keempat tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan keempat, yakni keempat daripada perkara syarat sah solat, mengetahui ia akan kaifiat sembahyang, yakni mengetahui akan cara-cara mengerjakan solat. Kaifiat iaitu cara-cara mengerjakan solat. Itu maksud kata kaifiat, cara-cara, peraturannya. Seperti bahawa diketahui akan fardunya dan dibezakan dia daripada sunatnya. Maknanya wajib dia tahu mana solat fardu, mana solat sunat. Ni yang solat zuhur ni sunat ke fardu? Maka wajib dia tahu solat fardu zuhur mana, solat sunat zuhur mana, solat fardu asar mana, solat sunat asar mana. Jadi kena beza. Bayang ni fardu ke sunat, mayang-mayang fardu ke sunat. Cantik, sunat lagi sekali. Mayang-mayang sunat ke fardu? Siapa kata sunat? Sunat gitu. Fardu apa? Fardu kifayah. Pernah mayat-mayat tidak? Baik, sembahyang mayat fardu kifayah. Sembahyang jemaah, sembahyang jemaah di masjid dalam tiap-tiap satu qaryah, atau apa hukumnya? Dah. Baik, solat fardu 5 waktu sehari semalam secara berjemaah di masjid dalam tiap-tiap satu qaryah ada 3 hukum. Yang pertama fardu ain.
Ini setengah ulama kata fardu ain. Setengah ulama yang kata yang keduanya fardu kifayah. Yang ketiga kata setengah ulama sunat muakkad. Yang masyhurahnya fardul kifayah. Makna kata kalau kita buat, orang yang tak buat itu terlepas. Terlepas daripada dosa tak mengerjakan fardu kifayah. Fardu kifayah ni amat banyak. Baik, habis. Dan dibezakan dia daripada sunatnya. Bahkan jika ia i'tiqadkan sekalian itu fardu atau setengahnya. Baik, dalam solat ni ada rukun, ada yang sunat. Ada rukun, ada yang sunat. Maka wajib kita bezakan mana yang rukun, mana pula yang sunat. Wajib pula kita tahu mana yang rukun, mana yang sunat. Yang rukun ada berapa? Ada 17 rukun solat. Sunat ada dua jenis. Sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Sunat ab'ad maknanya sunat yang dituntut. Kalau kita meninggalkannya dengan sengaja ataupun dengan terlupa, sunat dijabarkan ataupun sunat ditambahi dengan sujud sahwi. Yang kedua, sunat hay'ah, iaitu sunat kesenian. Solat ni ada kesenian dia. Hay'ah, perhiasan. Perhiasan solat itu dengan sunat hay'ah. Maka sunat hay'ah ni amat banyak. Selain daripada rukun dan sunat ab'ad, semuanya sunat hay'ah. Dan sunat hay'ah ni tidak sunat dijabarkan dengan sujud sahwi kalau kita tinggalkan dia. Dulu ni adalah seorang cerita kat saya. Dia kata satu masjid tu dia pergi sembahyang raya. Cara sembahyang raya ni, mula-mula takbiratul ihram, lepas tu baca doa. Doa apa? Doa kunut. Doa apa? Doa apa? Kan doa kunut. Bacalah doa iftitah. Lepas baca doa iftitah, sunat takbir 7 kali dalam rakaat pertama, 5 kali dalam rakaat kedua. Rakaat pertama cantiklah dia buat 7 kali. Dah habis rakaat pertama, naik rakaat kedua, dia terlupa nak takbir 5 kali. Bila dia terlupa nak takbir 5 kali, makmum belakang tu sebut subhanallah, dia lupa, terus selambur baca Fatihah sampailah rukuk. Saat lagi lepas tahiyat akhir, dia sujud sahwi. Satu masjid pun sujud sahwi. Inilah dia penyakit. Penyakit apa? Penyakit orang malas ngaji. Jadi kita ni kena ngaji. Ngajilah kurang-kurangnya seminggu sekali. Dia tak boleh hari-hari. Minggulah, ngajilah seminggu sekali, 3 hari sekali. Duduklah juga dalam majlis ilmu. Jangan tak mari langsung, tak minat langsung, jangan. Pasal apa? Nabi suruh kita ni,
Kalau tak jadi orang yang mengajar, jadilah orang yang belajar. Kalau tak jadi orang belajar, jadi orang yang mendengar akan pengajaran. Kalau tak jadi orang yang mendengar akan pengajaran, jadilah orang yang kasih akan ilmu. Jadi kasih ilmu. Jadi jangan jadi orang kelima. Mengajar dak, belajar dak, dengar dak, kasih pun dak, benci lagi dak. Ala wa huwa syayatin. Ketahuilah itulah syaitan minal jinnati wan nas. Baik. Satu hal. Jadi bila dia sujud sahwi, jadi apa solat dia? Batal. Batal solat sebab jadi menambahi rukun. Walaupun dia menambah yang sunat, jadi menambahi rukun. Solat sunat hai'ah ni, kalau kita tinggal, tidak disunatkan sujud sahwi. Bahkan kalau kita sujud sahwi, jadi batal solat sebab tidak dituntut sujud sahwi. Bahkan jatuh hukum menambahi rukun. Itu jadi batal solat. Melainkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad, sunat sujud sahwi. Jadi kalau Pak Imam tinggal sunat hai'ah, tiba-tiba dia sujud sahwi, kita pun sujud juga, maka kita pun batal sekali. Batallah satu masjid tu. Pasal apa? Menuruti orang yang batal, maka jadi batal. Berimamkan imam yang batal, yang diketahui akan batalnya, maka kita pun batal. Tapi kalau kita tak tahu Pak Imam tu batal, kita tak tahu kata dia batal, lepas solat baru dia khabar. Dia kata apa? Allah, silap tuan-tuan, kain saya ni semalam cucu kencing, saya terlupa nak tukar, katanya. Jadi sembahyang lain lah ya, saya nak kena balik tukar kain. Baik. Wajib tak sembahyang lain? Wajib tak sembahyang lain? Tak wajib. Pasal yang cuai itu imamnya, bukan makmumnya. Jika kecuaian tu jatuh pada pihak imam, maka imam sendirilah yang qada. Imam sendirilah yang ulang. Imam yang batal, makmum tak batal. Jadi makmum tadi tak payah ulang dah, terus jadi sah dengan solatnya tu. Tapi kalau kecuaian tu di pihak makmum, maka tu wajiblah makmum pun ulang solat. Macam mana? Lepas solat, tengok perempuan jadi imam. Perempuan jadi imam. Siapa jadi imam? Isteri Perdana Menteri contohnya lah. Dia ingat dia wanita pertama dalam Malaysia, maka dia boleh jadi imam. Imam mesyuarat boleh, imam solat tak boleh. Imam solat tak boleh orang perempuan. Tiba-tiba lepas solat tengok perempuan jadi imam. Dia pakai kain pelekat cantik. Pakai kain pelekat, pakai jubah buh serban. Ya. Habis solat, nama saya Rosmah. Contohnya lah. Contoh. Baik. Baru tahu kata perempuan. Itu jadi kecuaian pada pihak makmum. Wajib semua makmum ulang solat. Kecuaian pihak makmum pada memilihkan imam. Macam imam yang pakai kain, anak dia kencing kat kain tu, cucu dia kencing kat kain tu, itu kecuaian imam tu sendiri, kita mana tahu. Tengok muka dia lawan. Ya. Pagi tu dia mayang subuh, jomel dengan sorban dia, dengan jangguknya, dengan minyak wangi dia apa semua, naik cantik ya. Lepas solat pun dia khabar,
kain saya ni kena kencing cucu, kena kencing tikui ke, itu maknanya kecuaian dia, bukan kecuaian kita. Ataupun lepas-lepas solat tengok-tengok Pak Imam tu orang gila, habis-habis solat dia gelak, kena tipu, ye gila. Mayang boleh tapi dia gila. Siap baca surah Alif Lam Mim Sajadah, hoi, tapi dia gila. Bila kita tahu kata yang imam tu sebenarnya gila, orang gila pun ya, lepas solat tu baru kita tahu, maka wajiblah diulangi solat. Sebab apa? Itu kecuaian makmum pada memilihkan imam. Kita tak tahu kata dia tu gila, dia pakai jubah, pakai pula sorban tutup muka, pakai pula emas. Maklumlah PKP, tak nampak mata je. Ya, nampak mata je. Biar nampak mata ya, tak kenal siapa. Tarik mas pun nampak rumah ai 3 suku. Maka wajib ulang semula solat. Pasal imamnya tu gila, tak sah jadi imam, tak layak jadi imam, dan tak sah jadi imam. Bukan tak layak, tak sah. Tak layak tu barangkali kurang layak. Tak, kalau tak sah memang tak boleh. Wajib ulang semua kali. Baik, habis. Jadi wajib kita faham mana yang fardu, ini yang rukun, dan setengahnya itu pula yang sunat. Dan tidak dibezakan pada hal orang awam. Dan sekiranya tiada dibezakan, yakni tak dapat nak membezakan mana yang rukun, mana yang sunat. Dan tiada dibezakan, yakni dan sekiranya tak dapat nak membezakan mana yang rukun dan mana yang sunat. Padahal orang awam, kerana dia itu ialah orang yang kebiasaan. Orang awam kurang mengaji, dengar pondok pun tak pernah. Pondok tu macam apa? Pondok tunggu bas ke pondok polis? Kadang tunggu durian. Sekolah pondok tak dengar. Masjid pun tak pernah pergi. Kadang-kadang pergi surau. Dan tiada dikosakkan sunat yang difardunya. Mana kata dia solat tu, dia tak kosakkan benda sunat itu sunat, dan tak dikosakkan benda fardu itu sunat, dia katakan fardu semua, sahlah sembahyangnya. Dia tak tahu rukun sembahyang ni berapa, dia pakai ikut orang ya. Dan dia tak tahu pula mana yang sunat, mana yang fardu. Maka dia i'tiqad semua ni sembahyang mereka ni, semua ni fardu belaka lah. Semua ni rukun belaka. Takbir rukun, doa iftitah rukun, auzubillah rukun, Fatihah rukun. Lepas tu baca sunat rukun, subhana rabbil azim wa bihamdi pun rukun. Menanduk tahiyat akhir rukun, baca tahiyat akhir rukun, bagi salam rukun, semua rukun. Maka sah sembahyang dia. Tapi kalau dia kata semua tu sunat, takbiratul ihram sunat, Fatihah sunat, baca surah sunat, rokok sunat, baca tasbih dalam rokok pun sunat, maka batal, maka tidak sah solat dia. Tidak sah sebab dia i'tiqad kata sunat tu. Jadi benda fardu wajib diiktikadkan kata fardu.
Kalau benda fardu diiktikadkan kata tidak fardu, maka tidak sah ibadah itu. Namun benda sunat wajib diiktikad kata sunat. Tak boleh i'tikad fardu. Jadi mewajibkan yang tak diwajibkan pula. Namun ada rukhsah pada pihak orang awam kalau dia tu di dalam belajar barangkali, maka tidak mengapa yang sunat diiktikadnya fardu. Rukhsah bagi orang awam, kelonggaran bagi orang awam. Cuma jangan yang fardu tu diiktikad sunat, tak boleh. Ya, kena i'tikad yang sunat itu sunat. Kalau dia kata yang sunat itu fardu, maka itu tidaklah memberi kesan apa-apa kerosakan pada ibadah dan pada akidah, kerana itu namanya jalan ittihad dia, jalan berhati-hati dia. Ya. Ibaratnya kita kata, aku wajibkan diriku ini sembahyang duha pada setiap hari. Kalau aku tinggal, nescaya aku mewajibkan diriku ini qada. Baik. Dia mewajibkan dirinya tu tak salah. Dia mewajibkan orang tu salah. Tapi kalau satu sekolah agama macam pondok kita ni, ya, guru kita kata kamu semua wajib sembahyang duha, maka dia bukan mewajibkan solat duha itu sebagai wajib syar'i, tapi sebagai wajib undang-undang di sekolahnya. Itu tak apa harus, dan siapa duduk di situ wajib patuh, tak patuh dosa. Faham? Macam undang-undang jalan raya. Kalau negara kita ni negara Islam yang diperintah oleh pemimpin Islam yang menggubal undang-undang Quran dan hadis, segala undang-undang dalam negara tu jadi wajib diikuti. Siapa langgar berdosa. Contohnya dia tulis jangan buang sampah melalui tingkap. Kalau kita buang kulit kacang kot tingkap kereta, jadi berdosa. Jadi berdosa sebab langgar perintah pemimpin yang Islam. Kalau buang kulit kacang kot tingkap rumah, kot tingkap rumah pun tengok rumah apa? Rumah kampung kah? Rumah taman kah? Rumah pelik? Kalau dekat kawasan rumah pelik tu dia buat jangan buang sampah dari tingkat atas. Maka kalau kita buang berdosa. Sebab apa? Langgar perintah pemimpin. Jadi pemimpin yang mentaati perintah Allah, pemimpin yang menghukum dengan hukum Allah, wajib rakyat mematuhi segala perintahnya. Walaupun asal perintah tu adalah sunat, asal hukum tu harus, tapi dia perintah jadi wajib. Macam seorang isteri dengan seorang suami. Seorang isteri dengan suaminya bangun pagi, masak nasi goreng, buat air kopi tarik sebelum suami pergi kerja. Hukumnya sunat, bukan wajib. Dia tak buat pun tak apa, tak berdosa lah. Tok lelaki tadi tengok atas meja tak ada apa, keluar makan roti canai kat kedai Pak Wahab. Kat kedai mamak ke, dengan marah dia. Pasal apa? Bukan wajib. Tapi kalau dia kata, Aminah hari ni buat nasi goreng, kau-kau punya sedap, teh tarik satu, maka jadi wajib isteri itu patuh. Pasal apa? Pasal goreng nasi haram pun tidak? Tak haram. Kopi tarik haram tidak? Tak haram. Tapi kalau dia kata Mina, tolong pergi beli kedai, pergi kedai Hindu je,
Buat apa? Beli jenis tak ongkeleke naladi. Dua betul. Tanya pula pasal apa? Nak minum ke? Dah aku nak bagi kat monyet. Nak bagi dia mabuk. Kena pergi tak? Kena pergi. Pasal apa? Monyet dia tak kena taklif syarak. Dia minum lah 2-5 tong sekali, 5 tong sekali pun sampai mabuk, dia tak berdosa. Kita yang bagi berdosa pun tak berdosa je. Pasal apa? Pasal monyet bukan kena taklif syarak. Tapi kalau dia kata tolong pergi beli jenis stout, buat apa? Aku nak buat sarapan pagi. Yang tu pun jadi haram. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Baik, bezakan tu bezakan mana yang sunat, mana yang haram, mana yang wajib. Baik, habis. Dan tidak dikosak sunat yang difardunya, sahlah sembahyangnya. Habis. Itu yang keempat. Wajib kita tahu kafiat solat. Dengan kita ketahui mana yang fardu ini, mana yang rukun, mana yang sunat. Mana sembahyang fardu, mana sembahyang sunat, maka rukun, mana rukun sembahyang, mana sunat sembahyang. Kita wajib tahu rukun, syarat, sah dan batal tiap-tiap ibadah yang kita nak kerjakan. Rukun, syarat, sah dan batal dia. Rukun solat 13 perkara. Syarat sah solat ada berapa malam di situ? Kebanyakan ada kitab tulis 5. Ada kitab tulis 6. Ada kitab tulis 7. Dalam kitab ni tulis berapa? Berapa? 9. Hafal tu. Hafal 9 tu. Tulis kat buku. Syarat sah solat 9 perkara. Ni kitab fiqh tasawuf, dia menghalusi sampai 9. Kalau kitab biasa dia tulis 5. Baik, habis. Kelima, suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Apa dia hadas besar? Buang yang besar. Hadas kecil? Buang yang kecil. Apa dia hadas besar? Hadas besar apa dia? Mak, hadas besar apa? Hadas besar apa dia? Hadas besar. Hadas besar tu. Siapa tak tahu apa dia hadas besar? Berak lah ustaz, buat yang besar. Betul? Hadas besar tu. Hadas besar ni ada 5. Yang menyebabkan hadas besar itu ada 5. Yang pertama, keluar mani. Keluar dia mani, tak kira lah aku mana cara sekali pun, keluar mani hadas besar. Eja boleh M-A-N-I, jangan M-O-N-E-Y. Itu lain. Tu mani je. Ni pergi bank, keluar mani, kena balik mandi. Jenuh lah tu. Yang kedua, haid. Haid ni bagi orang perempuan. Orang lelaki ada. Orang lelaki ada haid. Haid tak ada. Haid ada. Kalau tak ada haid, tu hantu Jepun. Yang ketiga, wiladah. Apa wiladah? Beranak.
Orang lelaki beranak. Orang perempuan mengandung 9 bulan. Lepas tu dia beranak, kempis balik perut dia. Orang lelaki mengandung tak beranak-beranak. Makan ubat apa pun tak mau turun-turun. Yang keempat, nifas. Apa dia nifas? Iaitu darah selepas daripada beranak. Lepas beranak tu namanya wiladah. Ya, wiladah, beranak. Mengeringi beranak tu, dia mai pula nifas. Nanti kita akan sampai bab nifas, bab haid, bab wiladah. Berapa dah? Apa? Yang kelima. Yang kelima, mati. Orang mati tu duduk dalam hadas besar. Maka wajib bagi yang hidup memandikan dia. Dia wajib tak mandi? Wajib. Dia nak mandi ke mana? Dia wajib tak mandi? Orang mati nak mandi lagi mana? La ilaha illallah. Dia mati nak mandi lagi mana? Dia mati. Orang mati wajib mandi tak? Orang mati wajib mandi tak? Orang mati tak wajib mandi, tapi dia wajib dimandikan oleh orang hidup. Orang hidup tu wajib memandikan dia. Dia tak wajib mandi. Dia mati nak mandi lagi mana, brother? Dia masuk bilik air, buka bilik mandi. Tu belum mati. Faham? Ni ada pula orang mati wajib mandi. Itu kadang-kadang dengan bilik air macam orang mandi. Tengok-tengok tak ada apa. Barangkali orang tu mati dulu, dia tak mandi. Ni boleh nak pergi mandi. Baik. Itu 5 perkara yang mewajibkan mandi. Baik, habis. Begitu juga bagi orang kafir yang masuk Islam. Orang kafir yang masuk Islam wajib mandi. Hadas besar selepas dia masuk Islam tu, sekiranya semasa kafir dulu dia ada buat 4 perkara di atas. Pernah berlaku 4 perkara di atas. Apa dia? Keluar mani, haid, wiladah, ini beranak, ataupun nifas. Itulah dia yang wajib mandi. Jadi apabila berlaku 5 tu, maka yang dinamakan orang itu duduk di dalam hadas. Duduk di dalam hadas, iaitu menjadi orang yang dilarang mengerjakan ibadah yang tertentu. Hadas ni maknanya orang yang dilarang mengerjakan ibadah yang tertentu, seperti solat, puasa, baca Quran, menyentuh Quran, masuk masjid, i'tikaf dalam masjid, tawaf, mengerjakan tawaf. Maka itu dilarang. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyangnya, batal sembahyangnya. Tengah-tengah sembahyang mari 5 jenis hadas ni batal sembahyang. Tengah-tengah sembahyang mati. Tengah-tengah sujud mati.
Batal tak sembahyang? Ha? Lepas tu dia kena ulang tak? Ha? Dia batal kena ulang. Dah batal. Ha? Ha? Oh, dah mati ya. Mati tak kena ulang lah. Baik. Dulu kat kampung saya tu ada seorang suami sepupu saya. Dia mati tengah sujud sembahyang asar kat masjid. Dia sujud tu, Pak Imam dah duduk tahiyat akhir, dia tak bangun-bangun. Sampai orang dah wirid habis pun dia tak bangun-bangun. Orang doa semua lah. Orang boleh tengok apa kena Allah ni. Nama dia Abdullah. Dia kerja TMB. Warak dia. Tahajud tak pernah tinggal dia. Pukul 5 sampai 5.30 sampai masjid kan. Tok Bilal tak datang, dia datang. Sampai Tok Bilal malu dengan dia, pergi azan. Jaga solat dia, tahajud dia. Rajin dia main tahajud. Kuliah rajin. Anak dia sekarang seorang jadi Al-Hafiz, mengajar kat pondok kat kampung saya, Pondok Darus Salihah. Anak dia apa nama Muhsin Muhsin bin Abdullah. Ayah dia meninggal umur 40-an, masa tengah sujud. Bila orang dah tengok lama sangat sujud tak bangun-bangun, orang pegang dia, kok dah tidur panggil nama lah. Olah, tolak tak ada lah. Tak nak nadi. Jangan takut dia pengsan ke apa. Dukung dia masuk kereta pergi hospital. Sampai hospital, doktor kata dah tak ada dah. Jadi statement hospital dia kata pembekuan darah di otak. Memanglah orang mati ni dia jadi osteoporosis. Maknanya jadi pembekuan darah. Bila kita mati, roh keluar, jantung berhenti ya, automatik darah kita jadi beku. Dia membeku darah kita. Bukan kata di otak ya, seluruh tubuh dia beku. Oleh kerana dia tu sujud, darah turun ke otak. Sebab tu siapa yang banyak sujud, otak dia cerdik. Orang yang banyak sujud, otak jadi cerdik. Pasal apa? Dia ibarat macam ni. Air ni lama-lama kan, dia jadi keladak. Jadi keladak. Bila keladak, kita nak bagi dia bercampur semua balik, kocak. Macam budu, kita budu. Bukan berudu. Berudu tak boleh dimakan. Budu, itu budu. Bukan bodoh. Budu. Tahu budu? Tahu budu? Budu tahu? Tahu tak apa. Budu ni, bila lama alam betul, dia kat bawah ni, cair ke atas kan. Tuang minum atas cair, mana sedap. Kocak tu. Kocak beri sebati tuang. Bagus sedap. Betul tak? Kamu nak makan budu? Budu tu? Faham? Begitulah darah kita. Darah kita ni, bila kita berjalan ya, semua turun ke bawah. Ya, semua turun ke bawah. Jadi bila turun ke bawah, dia beku ke bawah. Kita kena bagi kocak-kocak dia agar darah tu dia jadi cerna. Untuk pencernaan darah ni, Islam mengajar kita agar banyak sujud. Bila banyak sujud, darah tu jadi sirna balik, jadi cerna balik. Itu kelebihan orang sujud. Jadi dia menghindari nyanyuk, untuk menguatkan ingatan.
Baik, biar kita lupa, senang lupa perkara dunia, jangan senang lupa perkara akhirat. Lupa letak kat mana kunci jadi, tak apa, jangan lupa fardu ain. Lupa tak mana aku letak tadi, itu biasa. Tapi kalau lupa fardu ain, itu luar biasa. Pasal apa? Pasal kalau dia lupa fardu ain sampai mati, tepatnya dalam neraka. Lupa kunci, lupa pinggan, lupa kereta parking kat mana, itu tak berdosa. Cuma hilang dalam datang tu. Tapi kalau ilmu hilang, jadi berdosa. Baik, kita berhenti sekat dulu. Kemudian katanya, dan keenamnya suci daripada najis. Baik, insyaAllah minggu depan kita cerita pula bab najis. Najis ni ada beberapa jenis. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tak dimaafkan. Ada najis di luar solat, ada najis di dalam solat, ada najis yang di luar dan di dalam solat. Najis ni ada beberapa jenis yang perlu kita faham. InsyaAllah kita sambung. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lil muslimin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya Razzaq. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.